syarat-syarat qudwah, yakni syarat mengikut imam itu ada 11. Kita dah cerita sampai ke 4, sampai ke 6, sampai ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulangi, syarat sah ikut imam yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Ulangnya, syarat nak sah qudwah jamaah ikut imam yang pertama, hendaklah makmum itu tidak mengetahui batalnya salat imam, sama ada imam tu hadas ataupun imam tu ada perkara lain yang membatalkan solatnya. Kita tak tahu. Dan makmum tidak dituntut untuk tanya, tak ada periksa. Ini ulang benda yang sama, tak dituntut tanya imam ada semayang ke tak, tu imam tadi kentut ke tak, tu imam hadas ke tak, tu imam tadi tak payah. Dengan keyakinan kita dengan kita tak tahu bahawa imam tu batal, ikut dia. Kecuali itu tadi lah, maknanya kita nampak tu cicak ke, ataupun tiba-tiba dia rokok-rokok, kentut, tu kita tahu lah dia batal. Kita tak perlu tanya sebelum tu. Jadi maknanya syarat yang pertama, saya selalu ulang, hendaklah makmum tidak tahu batalnya solat imam, sama ada dengan hadas ataupun dengan yang lain. Saya tak urai lah. Okey, yang kedua, wa an la ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi, wa an la ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi. Hendaklah makmum itu tidak beranggapan, tidak beriktikad bahawa imam tu wajib qada sembahyang dia. Contohnya ialah imam, beri contohnya saya, yakni makmum tidak beranggapan bahawa solat imam itu harus diulang. Contohnya seorang makmum solat di belakang imam yang faqid tahurain, imam tu wuduk pun tak, tayammum pun tak. Maknanya dia tak beriktikad bahawa wajib qada solat itu ke atas imam. Sebab kalau imam tu dia kena qada semayang, hormat waktu dan sebagainya, dia tak boleh ikut. Begitu juga dua orang, ini saya sebut, mungkin tak sebut dulu. Dua orang yang berijtihad tentang arah kiblat. Setiap seorang meyakini kiblat yang berlainan. A kata kiblat kau ni, B kata kau tahu kau ni, B kata kau ni, A kata kau ni. B tak boleh ikut A tak boleh ikut B. Semayang sendiri tak apa. Sebab dia yakin kiblat kau ni semayang. Kau ni yakin kau ni semayang. Dia ni tak boleh ikut ni sebab apa? Sebab dia i'tiqad tak betul. Kau ni tak boleh ikut kau ni sebab dia kata kiblat kau ni. Jadi macam tu. Kalau macam tu pun tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Buat masing-masing lah dengan keyakinan masing-masing. Sebab rukun solat, salah satu rukun solat ialah mengalah kiblat. Dia kalau tak ada tanda arah, dia yakin apa yang kiblat yang mana betul. Sekarang mudahlah ada benda ni. Kalau lari pun jihad, lari sikit-sikitnya kan. Dulu tak ada, mungkin tengok matahari jatuh pun bukan sama matahari, dia berubah-ubah jatuh lah, dan sebagainya. Adalah kaedah-kaedah dia. Ini cerita bab lain. Okey. Ulang yang ketiga. Yang ketiga, wa an la yakuna ma'muman. Mudah ya. Janganlah, hendaklah seorang itu, yakni yang menjadi imam tu, hak kita ikut tu dia bukan makmum. Ikut makmum juga mana boleh. Okey, tiga. Hurai panjang tak payahlah kan, dah sebut dah dulu. Yang keempat, wala ummiyan. Hendaklah imam itu bukan seorang yang ummi. Seorang yang ummi, seorang yang buta huruf lah kot. Buta huruf berkenaan bacaan di dalam salat. Kerana itu seorang imam dia kena baca dengan betul, menjaga, kita sebut dah, menjaga segala makhraj huruf, menjaga segala tashdidat, tashdid
20 tasydid yang ada dalam suratul Fatihah. Dia kena jaga sungguh-sungguh, tak boleh salah, tak boleh tertinggal dan sebagainya. Ataupun kesalahan yang disebut lahnu fahish, perubahan yang sangat ketara. Kita sebut dulu kan, apa ni contoh, tolong selamat, Ar-Rahman, Ra jadi Ghin, Ar-Rahman, tak boleh lah. Tu lahan fahish, kesalahan yang sangat ketara, kesalahan yang sangat ketara, tak boleh. Jadi imam kena baca dengan betul lah, belajar tuan-tuan kan. Syarah imam tu memang banyak. Syarah imam memang ada dalam hadis, tapi kadang-kadang sukar nak cari. Orang tak mau komit. Kalau jadi imam nak kena komit setiap waktu. Sebab kalau nak tengok syarah-syarah imam seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dalam Sahih Muslim, hadis bernombor 6013. Nabi sebut, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa'a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinan. Nabi sebut yang menjadi imam bagi sesuatu kaum, sesuatu kumpulan itu ialah orang yang lebih pandai baca Quran. Di kalangan itu siapa yang lebih pandai? Dia yang layak. Sekiranya mereka setara, ada seorang, dua orang, tiga orang yang setara bacaannya, maka Nabi kita carilah orang yang fa'a'lamuhum bis sunnah, orang yang lebih alim dalam hadis. Orang yang lebih alim dalam hadis itu darjat. Kemudian Nabi kata kalau sama-sama alim dalam hadis, maka cari siapa yang dulu berhijrah ke qaryah itu. Siapa mai dulu duduk qaryah itu. Kan kita temu dua imam pun kita tak tanya orang tu kan. Kan? Kita harap orang qaryah entah nama. Tapi kalau dia mai belakang, Quran dia lebih baik, utamakan baca Quran. Baca Quran lebih baik walaupun dia baru mai kampung tu. Okay. Dan jika mereka sama-sama berhijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'an, maka dahulukan siapa yang lebih tua. Kaedah tu dalam hadis lah. Tapi asalnya, asal itu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, utamakan ataupun kita kata yang menjadi imam itu ialah kepada sesuatu kaum itu orang yang lebih pandai baca Quran. Itu kita temu dua imam fiqh, kita tanya fiqh, ada fiqh satu, fiqh dua, bab taharah, bab solat, atau bab akidah, bab pentadbiran agama. Paling asas, markah paling tinggi ialah Quran. Kalau hal lain semua boleh, Quran tak boleh, markah hendak boleh, sebab Quran paling asas. Betul. Jadi inilah yang kena hati-hatilah, insya-Allah. Jangan tercicir huruf, makhrajnya dan sebagainya, syaddah tasydid dan sebagainya. Saya sebut dah syaddah tasydid tu. Saya ulang ni, saya tambah-tambah. Yang mana tak ada buku ni adalah buku ni. Dua-dua Safinatul Najah. Ya, okey. Ini baru sikit. Ini Mufti Wilayah baru sikit. Taklah baru manalah, baru sikit lah. Ada dua-dua, tengok dua-dua. Apa tuan-tuan tak bawa apa-apa, saya bawa. Saya baca yang mana tu lah. Jadi itulah kedudukan yang kita kena hati-hatilah. Okey. Yang ke 5, wa an la yataqaddam 'ala imami fil mawqif, iaitu hendaklah makmum tidak boleh lebih terkehadapan daripada imam. Dia tak boleh duduk terkehadapan, lebih hadapan daripada imam pun saya dah ulas lah. Saya dah sebut dah dulu kan. Makmum kena duduk belakang. Dia punya garis panduannya ialah bahagian tumit. Okey. Dalam ni dia tambah sikit, saya baca. Jarak di antara imam dan makmum sunat tidak melebihi 3 hasta, iaitu kira-kira 150 cm. Dan begitulah jarak di antara setiap dua saf.
Jadi kalau semayang 2 orang duduk di tepi lah. Duduk di tepi lah. Jadi tepi tu jangan makmum melebihi tumit imam. Ataupun kalau semayang 2 tingkat ataupun banyak ruang yang di luar tu semayang lagi, kena pastikan saf yang di luar di sana di atas tu tak melebihi tumit imam. Okey, jarak di antara imam dengan makmum ialah 3 hasta. Bukan 300 hasta. 300 hasta tu kalau di luar 3 hasta. 3 hasta lebih kurang 150 cm. Daripada imam ke sini lebih kurang 150 cm. Bolehlah sampai 30, sampai 40, sampai 50 anggaran. Sebab hasta tu dikira hasta Hashimi. Kalau 300 hasta pun Hashimi. Kalau kita kata pun tak sama dengan orang kan, panjang tu kan, so kita lebih kurang anggaran. Ini betul lah. Kita buat saf lebih kurang 130 ke 150 cm, 3 hasta. Apabila terdapat ramai lelaki dan perempuan bersolat di belakang imam, bariskan jemaah lelaki dahulu di belakang imam, diikuti dengan jemaah perempuan. Macam kita duduklah. Tapi sebenarnya yang terbaik ialah perempuan ambil semua belakang. Kita bimbang ada lelaki yang semayang, nanti dia sebaris dengan orang perempuan. Dia semayang belah sini, perempuan semayang belah sini. Dia kata tutup Ustaz, tak kira. Dia menyalahi sunnah. Tak boleh. Dia sebenarnya kena duduk belakang. Sebab tu masjid-masjid baru kita nasihatkan memang perempuan tu ambil semua di belakang. Dan tidak ada pintu yang orang lelaki boleh masuk ke belakang. Tak. Belakang tu ada pintu, tapi khas untuk perempuan saja. Dan ruang perempuan itu duduk tepi tandas atau tempat persalinan orang perempuan. Belah sana contoh dia masuk terus. Dia tak kira makan dia masuk terus. Dan orang lelaki tak boleh masuk tu. Orang lelaki hanya masuk di pintu sini, depan atau tengah. Itu saja. Itu struktur yang terbaik lah sebetulnya. Sebab orang perempuan dia kena di belakang. Bukan di belakang kiri, bukan di belakang kanan, tapi di belakang. Orang kita tak masuk belakang mana. Jadi kalau kita pintu ada di belakang, orang parking belakang, kita kena strukturkan masjid tu lah. Dah ada buat macam mana kan. Lepas tu kita strukturkan masjid tu, masa buat binaan tu, dari segi plan lantai, dari segi lukisan plan, kita tengok supaya tertib dan elok. Jadi orang panduk belakang semua. Banyaklah masjid-masjid macam tu lah pun. Okey, macam masjid kita kata salah satunya Masjid Perda, Masjid Daerah Perda, Masjid Daerah Kepala Batas Abdullah Fahim. Dia memang direct dengan tandas sudah tempat persalinan perempuan, lalu direct, dia tak lalu ke lelaki langsung. Lelaki pun masuk, dia divert ke belah sana, ataupun masuk ke sini, ataupun masuk ke sini. Saya fahamlah masjid ni dia struktur dia tak ada orang tepi macam mana kan. Tapi mungkin lelaki masuk sini, perempuan masuk di belakang. Sebab nak bagi tersusunnya dan tertibnya, tidak ada percampuran antara lelaki dan perempuan. Makmum lelaki hendaklah berdiri di okey, itu tadi belakang, perempuan duduk belakang. Jika makmumnya seorang lelaki dan perempuan, maka makmum lelaki hendaklah berdiri di sebelah kanan imam, duduk belah kanan. Manakala makmum perempuan pula berdiri di belakang makmum lelaki. Imam ada 2 orang makmum, seorang lelaki seorang perempuan. Yang lelaki tu duduk belah kanan imam, jangan melebihi tumit imam. Perempuan tu duduk belakang makmum tu, belakang. Okey, itu kita buatlah kaedah kan. Okey, kalau kita semayang di mana-mana lah, semayang apa kalau di masjid lebih lagi lah. Di masjid kita ada ruang asing, tak apalah. Ni kalau kita semayang di rumah, di surau, ataupun memang 3 orang je tak ada siapa, kita, isteri kita, anak lelaki. Jadi anak lelaki duduk belah kanan, isteri duduk di belakang. Adapun jemaah perempuan sahaja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan. Jadi kalau perempuan semua, perempuan tak duduk depan, perempuan duduk kat tengah. Hal ini berdasarkan hadis yang sabit daripada yang telah sabit daripada hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Makmum makruh bersendirian di dalam satu saf. Satu saf penuh, main-main, tak ada siapa gurau, dia semayang seorang kat belakang. Seorang, tak ada kawan. Makruh. Dia hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika ada ruang. Masih ada ruang, masuklah, selitlah. Kadang-kadang
ada lagi ruang, tapi ada orang dia luah sikit kan, rapat-rapat sikit lah bagi boleh masuk bantu kawan masuk saf. Sebaliknya, jika tidak ada ruang lagi, sunat dia menarik seseorang daripada saf yang di hadapan dia, bila setelah dia takbiratul ihram. Dia main Allahu Akbar, baru dia, kalau dia kata jom, dia duduk kat situ, lagi dia ustaz dekat situ Allahu Akbar. Okey, tarik duduk belakang dengan dia. Dan orang yang ditarik sunat memberi kerjasama berundur ke arahnya di belakang, supaya mendapat kelebihan bekerjasama membuat kebajikan. Dalam kitab-kitab yang lain dia sebut, jika dia yakin orang tu akan ikut. Tapi kalau dia yakin saya kalau aku tepuk dia ni tak ikut juga, tak payah semayang, tak apa-apa, sah pun. Tu atas keyakinan dia lah. Dia ni kalau aku tepuk lagi jadi cerita lain. Dah sepang pula. Ataupun kau tu memang buat kita sakau suruh main lambat, aku main nak dapat pahala di depan, mereka kacau lah. Macam-macam nanti dah kan. Yang tu sepatutnya dia kena langkah ke belakang, pergi ke kawan tu dan sama-sama melangkah lah. Kalau tak sampai di situ, tu langkah kedua orang main ke belakang. Langkah ke belakang lah, bukan ke depan kan. Kalau dia yakin kawan tu boleh ikut lah. Kalau tak ada, jalan lah seorang-seorang. Okey, itu sebut. Nak tambah hal lain, tak tambah lah. Nombor 5. Nombor 5 sana. Dah berupaya. Nombor 5, 193. Dia dah topik banyak kat bawah ni, saya takut saya tertinggal. Okey, nombor 6. Wa an ya'lama intiqalati imamih. Ni kita baca minggu lepas. Wa an ya'lama intiqalati imamih. Hendaklah makmum ya'lam, tahu perpindahan imam. Makmum kena tahu perpindahan imam, pergerakan imam. Macam mana nak tahu? Tu saya dah sebut minggu lepas. Macam mana nak tahu pergerakan imam? Kalau kita duduk belakang imam mudahlah. Tapi kalau duduk jauh dan sebagainya, macam mana nak tahu? Kita dah sebut minggu lepas. Saya ulang. Hal ini sama ada makmum melihat imamnya. Satu, kita kata sama ada yang kita kata tahu pergerakan imam tu macam mana. Makmum tengok imam. Tengok imam. Kalau kita duduk belakang imam ataupun ujung sana ujung sini sikit, kita akan nampak pergerakan imam. Tu tahu lah tu. Atau melihat sebahagian saf. Kita duduk saf kedua, saf ketiga, saf keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, nak tengok mana ada imam, tak nampak. Dia lihat sebahagian saf. Sebahagian tu depan dia, tengok saf depan dia. Ataupun mendengar suara takbir imam, Allahu Akbar, takbiratul ihram, atau takbir intiqalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar. Zaman sekarang boleh mendengar mikrofon yang ada macam ni. Itu membantu. Ataupun mendengar suara muballigh, yakni orang yang ditugaskan untuk menguatkan suara imam. Suara dia lah, tapi dia tolong bantu angkat suara supaya makmum yang jauh boleh mendengar. Kadang-kadang mikrofon rosak, elektrik tak ada, mikrofon jatuh. Yang satu saf nak ingat mudah ya, tapi kalau masjid itu besar, 3-4 saf ataupun 2 tingkat, lagi tak dengar. Jadi keperluan kepada muballigh itu sangat-sangat diperlukan untuk makmum mengetahui pergerakan perpindahan rukun imam. Sebab tu syarat ikut. Syarat ikut. Itu yang kita sebut minggu lepas. Ditambah tambah lagi. Apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid, contoh sembahyang di luar lah, sembahyang tengah padang, dewan besar, kan? Atau imam duduk dalam masjid, makmum duduk di luar. Ataupun sebaliknya, makmum duduk di luar, sebaliknya imam duduk di luar, makmum duduk dalam masjid. Kalau berlaku macam tu lah.
Dah besar kan, imam kata tak apalah, saya duduk luar, tak apa, saya seorang je, makmum duduk dalam, tak apa. Imam korban, panas sikit tak apa, makmum duduk dalam aircon, contohlah. Tak apa, tu imam duduk dalam, kami duduk luar, macam tu. Jadi dalam keadaan begitu sama juga lah. Kena tengok pergerakan imam, tak nampak pergerakan imam, lihat pergerakan makmum di hadapan dia. Jadi kaedahnya lebih kurang sama saja. Yang penting apa kaedah yang boleh tahu pergerakan imam, kan? Wa ay ya'lama intiqalati imamihi, perpindahan imam. Apabila imam dan makmum berada di kawasan yang luas seperti tanah lapang dan sebagainya, disyaratkan jarak antara kedua-duanya tidak melebihi 300 hasta Hashimi. Itu baru 300 hasta, bersamaan lebih kurang 150 meter. 150 meter. Imam dan makmum masing-masing berada dalam bangunan yang berlainan, seperti dua buah rumah atau sebuah rumah dan halamannya. Sebagian di rumah, sebagian duduk di dalam, sebagian duduk di halaman rumah. Maka selain daripada syarat tersebut, saf daripada satu binaan ke binaan lain mestilah bersambung sekiranya bangunan yang ada imam di dalamnya itu melencong ke kiri dan ke kanan daripada makmum. Mungkin bangunan tu herok tu tersambung, tu sambung, tak ada masalah. Janji ada pintu yang menyambungnya. Dan makmum yang ada di luar atau sebahagian yang ada di belakang dapat melihat makmum yang ada di dalam. Contoh kita buat contoh tu lah, macam tu lah. Tu pintu tu last itu tu cermin, sliding door, dia ada di situ. Maka orang yang sembahyang di luar, dia berhubung, rabitah ikatan dia dengan makmum, dengan imam di dalam ialah orang yang duduk di saf terakhir yang duduk dekat pintu tu. Dialah pengganti imam. Orang luar tengok dia, kalau tak dia tak boleh. Dan jarak itulah yang dikatakan 300 hasta. Sebab kalau dalam masjid imam duduk sini, tak ada kosong, makmum duduk sana, sah. Dalam masjid duduk tak tak apa. Ini saya kata sah, bukan fadilah imam tak dapat, tapi sah. Tapi kalau di luar, dia buat tak boleh. Di luar ni jarak dia dekatlah, tapi paling maksimum ialah 300 hasta. Kira daripada dinding luar masjid ke tempat makmum berada tu kena 300 hasta. Itu yang dia kata tadi tu 150 meter. Itu pun saya dah sebut dah. Saya tambah-tambah aja. Itu pergerakan kan. Okey. Saya dah bercantum dengan yang ketujuh. Itu sampai yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh, wa an yajtami'a fi masjidin aw 300 zira'in taqriban. Hendaklah imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Hendaklah makmum dan imam berkumpul dalam satu masjid. Maka dalam masjid dia tidak ada jarak, duduk tang mana pun tak apa, jadi masjid. Cuma yang kita sebut tadi, nak dapat fadilat tu dia kena duduk sekitar 150 cm, 3 hasta. Walaupun duduk jauh pun tak apa. Okey, kita sebut macam tu. Okey. Atau lebih kurang 300 hasta. Apa maksud di sini? Yang saya sebut tadi. 300 hasta itu jika solat di luar masjid. Sebahagian tu solat di luar masjid. Lebih kurang 150 atau 130 meter. Okey. Jika solat berjemaah dalam satu kawasan atau tempat, solat bersendirian di belakang saf tidak membatalkan solat. Itu sebut tadi lah. Saya sebut dalam buku ni, ada dalam ni, dia kurang sama lah. Jadi kalau kita sembahyang seorang di belakang saf tidak membatalkan solat, tetapi makruh. Sebab tu dia kena tarik orang di hadapan. Tarik macam mana? Bukanlah tarik macam tu, tepuk belakang dia dan sebagainya, untuk orang di depan tu berpindah ke belakang, membantu sahabat di belakang untuk dapat fadilat jemaah. Okey. Yang ke-8,
Yang ke-8. Kau dah saya tinggal. Tengok dua buku ni kan. Okeylah. Okey, saya sebut tadi. Sahkah solat sahkah solat seorang lelaki apabila bersebelahan dengan saf perempuan? Saya sebut tadi, itu ada sini. Para fuqaha membahagikan isu solat orang lelaki bersebelahan dengan solat orang perempuan dalam beberapa keadaan. Pertama, seorang solat orang lelaki bersebelahan dengan orang perempuan dengan imam yang sama. Satu. Dalam kes ini, para fuqaha berpendapat bahawa solat tersebut sah bagi lelaki dan perempuan, namun hukumnya adalah makruh. Ini kerana yang sunnahnya ialah perempuan solat di belakang lelaki. Nah, yang saya kata tadi lah. Jadi kalau kita semayang, itu saya tengok masjid mana semayang raya, saya tak tengok lah, ada sahabat-sahabat telefon, perempuan tetap duduk di belakang, elok duduk belakang. Dalam ni penuh, perempuan duduk belakang. Lepas tu di ruang belakang tu ada lagi balai lentang. Orang lelaki hamil lambat dah, dia semayang belakang tu dengan belah situ sekali. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Itu saya kata tu. Sepatutnya kena bersedia, sediakan tempat orang perempuan tu di belakang lah. Sampai habis, dia ambil sampai habis. Orang lelaki ambil yang depan keseluruhannya, baru tak jadi makruh ni. Jadi bila semayang tu, belakang tu ada orang lelaki. Mana boleh orang lelaki duduk belakang orang perempuan ataupun duduk sama, tak boleh. Dalam hal tu yang saya sebutkan, kalau boleh masjid, kena hati-hati. Semayang maghrib, subuh, insya tak ramai, tak ada masalah sangat. Di semayang mungkin tarawih, mungkin semayang raya dan sebagainya, dia boleh berlaku. Jadi kita kena pastikan perempuan tu mesti di belakang. Dia taklah batal semayang, tak batal semayang. Kalau mazhab Hanafi, batal. Mazhab Hanafi batal. Dia tak boleh sama. Mazhab Hanafi, kalau perempuan di situ, lelaki dah semayang di sini, semayang ikut imam lah. Semayang masing-masing tak ada masalah, tak mana pun tak faham. Ini semayang ikut imam, perempuan sini lelaki di situ, sama. Dalam mazhab Hanafi, batal. Dalam mazhab kita, makruh, tak batal. Tapi tak salah buat macam tu. Makruh, tidak batal. Manakala pandangan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, kedudukan tersebut menyebabkan solat lelaki itu terbatal. Jadi namun kata Imam Abu Hanifah dia jalan keluar. Tapi kalau ada penghadang, dia ada penghadang, ada apa? Ada tembok ke, ada tirai yang menghadang, tu baru tak batal. Makruh saja. Imam Hanafi kalau tak ada penghadang duduk sama, batal. Mazhab kita tak batal, makruh. Tapi dia kata kalau ada penghadang tak batal. Mazhab Hanafi, tapi makruh. Jadi mazhab kita daripada awal memang tak batal pun, tapi makruh lah. Tak kena macam tu, khilafus sunnah dan sebagainya, tak boleh lah. Jadi kena hati-hati. Bagaimanakah, saya sebab kat sini ada persoalan dalam buku baru ni. Okey, bagaimanakah kedudukan saf isteri ketika solat dengan suami? Ini pun saya dah sebut dah tu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sekiranya yang hadir mengerjakan solat itu terdiri dari lelaki, kanak-kanak golongan khunsa ni dia ada dua, serta orang perempuan, maka dahulukan orang lelaki, kemudian kanak-kanak lelaki, kemudian khunsa, kemudian perempuan. Jadi kanak-kanak lelaki itu lebih awal. Ini disebut dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kita fahamlah kedudukan tu, no? Okey. Dulu saya sebut tentang isteri semayang mesti di belakang, samalah di belakang suami, bukan di sebelah kanan atau kiri suami. Sekalipun isteri dia, suami semayang dengan isteri, mesti isteri duduk di belakang suami dia, bukan duduk di sebelah kanan atau di kiri, di belakang. Okey, selesai. Okey. Wa an yanwiya. Sebab apa tu? Sebab dia ada topik-topik tu, saya takut lambat saya tengok tak mana yang boleh saya sebut. Saya sebut 360 ada lagi. Okey, ada sikit lagi. Okey. Yang ke-8. Yang ke-8,
wa an yanwiya al-qudwata awil jama'ah. Wa an yanwiya al-qudwata awil jama'ah, iaitu hendaklah makmum berniat mengikut imam. Hendaklah makmum berniat mengikut imam atau berjamaah. Makmum bila dia sembahyang ikut imam, dia kena niat makmum atau niat ikut imam. Imam tak ada masalah. Imam tak niat imam pun sah. Imam ni dia tak niat imam pun sah, kecuali dalam beberapa solat. Kecuali dalam beberapa solat yang imam tu dia kena niat imam. Tapi kalau sembahyang waktu, sembahyang maghrib, isyak, subuh, asar sebagainya, kalaulah imam tu tak niat imam, tak ada masalah. Cuma dia tak dapat fadilat Jumaat je lah, sembahyang tu sah. Dia berlainan dengan makmum. Tetapi ada kalau tengok dalam kitab ni ada empat ketika, empat keadaan imam kena niat imam. Sembahyang selain daripada empat ni tak niat imam pun sah. Walaupun dia jadi imam, tak niat imam sah, tak ada masalah. Tapi dalam empat ini dia kena niat imam, iaitu sembahyang Jumaat, imam kena niat imam. Sembahyang ulang sembahyang, dia ulang balik sembahyang tu. Sembahyang dia panggil sembahyang mu'adah, dia ulang balik sembahyang sama. Dia jadi imam, dia kena niat imam. Tadi dia sembahyang dah, lepas tu dia sembahyang pula jadi imam, dia kena niat imam. Wal manzuratu jamaah, salat nazar, dia salat nazar, dia nazar orang sembahyang apa pun, secara berjemaah dia kena niat imam. Sembahyang salat jamak takdim ketika hujan, jamak takdim ketika hujan, ketika itu sembahyang yang macam ni imam wajib kena niat imam. Selain daripada empat yang saya sebut ni, kalau imam tidak berniat mengikut imam, sah sembahyang itu, tak ada masalah. Sebab dia nak bezakan dengan makmum tadi. Jadi yang kita sebut makmum tadi ialah makmum hendaklah berniat mengikut imam. Makmum hendaklah berniat mengikut imam, ataupun menjadi makmuman lillahi ta'ala. Dalam hati saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam, ataupun makmum kerana Allah Ta'ala, ataupun di niat jemaah lah. Dihurai dia kata, disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbiratul ihram. Jadi yang terbaiknya niat daripada awal lah, Allahu Akbar. Dia niat saya aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala, 4 rakaat, 3 rakaat kalau maghrib, isyak 4 rakaat dan sebagainya. Sebut rakaat tu tak wajib pun, sebutlah, tapi tidak menjadi kewajiban menyebut rakaat. Yang wajib disebut ialah qasar saja aku sembahyang ataupun aku sembahyang. Lepas tu kena ta'arud, sembahyang tu fardu ke sunat, fardu ke sunat, fardu ke sunat, kena sebut fardu. Kena fardu kan, kalau tidak jadi sunat kan. Sembahyang fardu jadi sunat. Satu lagi ta'yin, fardu apa, fardu apa, fardu apa, sunat apa. Itu saja komponen yang wajib. Aku sembahyang fardu, fardu apa, fardu ada 5. Jadi yang tu komponen yang wajib. Pada asasnya lah, kalau ikut imam tu tambah satu lagi lah, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 5 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat itu sunat. Sebutlah, bukan tak sebut ni, nak sebut bahawa itu tidak fardu, tidak menjadi komponen asas dalam niat. Sahaja aku sembahyang fardu apa, yang tu je. Okay. Seorang yang meninggalkan niat mengikut imam tetapi masih mengikut semua perpindahan imam dan pergerakan imam, solatnya batal. Jika dia menunggu imam agak lama pada anggapan umum. Contoh dia pun main-main, dia ikut imam kan, dia tak niat pun, lepas tu dia baca Fatihah, dia tunggu imam nak baca surah, dia tunggu. Kan dia tunggu, sedangkan dia tak niat ikut imam, dia tunggu tu pada huruf tunggu yang agak panjang. Kita kata panjang, kalau imam baca surah qul huwallahu pun kita panjang tu, 4 ayat kan, jadi dia tunggu tu batal. Tapi dia boleh niat masa tu wallahuddin amin, dia niat masa tu sah lagi, boleh lagi dia niat masa tu. Tu di pertengahan sembahyang dia boleh niat.
Yang terbaik awal tadilah saya aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Taala. Sepatut di situ. Tapi dia tak niat. Dia niat masa dia baca Fatihah, waladhdallin contoh, waladhdallin boleh teringat. Dia niat. Dia lalu je niat. Okey, tapi kalau dia tak niat sampai situ dia duduk tunggu imam. Dia tunggu imam. Sepatut dia tak ikut imam, sembahyang hari sembahyang. Siapa nak tunggu? Tunggu tu menyebabkan solat dia batal. Jadi lepas tu imam makmum kena hati-hati. Imam tak ada masalah. Imam tak ada masalah. Tak niat pun tak apa, niat pun tak apa. Niat dapat pahala jemaah, tak niat tak ada masalah. Dua pandangan kan. Satu pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, walaupun tak niat dia dapat pahala jemaah lah, sebab makmum telah niat mengikut imam. Tapi yang ambil pandangan yang tadilah, yang paling kuatnya makmum tu seeloknya dia niatlah untuk mendapat pahala jemaah. Kalau dia tak niat tak dapat pahala jemaah, tapi sah sembahyang. Makmum sebaliknya, kalau tak niat ikut imam, duk tunggu pergerakan imam, dia tak pi dia tunggu baru dia nak ikut, maka menjadi batal. Betul, dia kena niat ikut imam. Itu maksud dia. Walau bagaimanapun dia tak niat ikut imam, walau bagaimanapun, jika persamaan perbuatan itu secara kebetulan sahaja tanpa tujuan mengikut imam, dan dia menunggu imam tersebut sekejap saja, solatnya tidak batal. Kalau macam tu keadaan, tak apalah, sekejap saja. Adapun imam tidak wajib berniat menjadi imam, namun sunat berbuat demikian supaya mendapat fadilat Jumaat. Itu pandangan tu. Jadi imam tak niat pun sah, tapi disunatkan niat imam kerana nak dapat kelebihan jemaah. Sebahagian ulama mewajibkan niat semasa takbiratul ihram. Walaupun begitu, dalam mazhab kita sendiri ada ulama kita kata wajib niat masa bila? Masa takbiratul ihram berniatlah. Itu satu pandangan. Pandangan ni lebih berhati-hatilah. Pandangan satu lagi tadi niat di tengah-tengah pun boleh. Tapi pandangan yang lebih satu lagi, ihtiyat, yang lebih berhati-hati. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab kita. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, niat mesti masa Allahu Akbar, masa tu. Itu pandangan yang mu'tamad dalam mazhab kita lah. Jadi itu yang baik. Sorry, saya betul balik saya ulang balik Sebahagian ulama mewajibkan niat semasa takbiratul ihram. Sebahagian ulama ni maksudnya bukan pandangan yang utama, sorry. Sebahagian pandangan daripada mazhab kita. Sebab yang kuatnya ialah sunat niat masa takbiratul ihram bagi makmum lah, bukan imam lah, makmum. Tapi isu dia ialah tadi kalau dia ikut imam tanpa niat dan dia duduk tunggu pergerakan imam, walaupun dia boleh bergerak dah, dia boleh, tapi dia tak mau, dia tunggu. Yang tu baru batal. Okey. Jadi maknanya pada asasnya ialah disyaratkan niat beserta dengan takbiratul ihram. Seorang yang meninggalkan niat mengikut imam tetapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya menjadi batal bila? Jika dia menunggu imam lama pada anggapan umum. Hurufnya nampak, siapa dia tunggu? Itulah yang dikatakan kena niat supaya mengelakkan daripada solatnya menjadi batal. Okey. Nanti kat depan okay, saya sambung sikit lagi. Jika makmum solat zuhur ni ditambah masalah lah. Jika makmum solat zuhur mengikut imam yang solat gerhana bulan atau gerhana matahari atau solat jenazah, solat makmum tidak sah. Jadi maknanya Allah SWT yang tu nanti kita akan tengok dari sudut urutan solat yang tak sama. Yang tadi okey. Yang ke-8, yang ke-9. Saya pakai kat sini sebab buku saya ada semuka lagi. Yang ke-9 tadi niat ikut imam lah. Yang ke-9 syarat sah ialah hendaklah urutan solat yang dikerjakan imam dan makmum adalah sama. Ini kopi yang ni. Hendaklah urutan solat yang dikerjakan imam dan makmum adalah sama.
Contoh solat yang tidak sama adalah solat gerhana bulan yang sebut, gerhana matahari dan solat jenazah. Imam solat gerhana matahari atau gerhana bulan atau solat jenazah, makmum sembahyang maghrib, itu tak boleh sebab peraturannya berbeza. Sebaliknya pun samalah. Sebaliknya yakni imam sembahyang zuhur, kita sembahyang solat gerhana di belakang dia. Contoh gerhana matahari lah zuhur, itu tidak sah. Jika makmum solat zuhur mengikut imam yang solat gerhana bulan atau matahari atau solat jenazah, solat itu tidak sah. Satu. Dua, sah orang yang solat fardu mengikut orang yang solat sunat, sah. Walaupun ada pandangan makruh, sah lah. Macam kita sembahyang isyak di belakang orang yang solat tarawih, sunat itu kan, sah. Okay. Ataupun orang yang solat tunai ikut orang yang solat qada. Tunai dia ikut solat qada, dia pun tak tahu kan, tak tahu tak ada masalah. Kita nak bincang adakah ulama nak sebut sah ataupun tidak, itu je. Sah ataupun tidak. Jadi maknanya solat itu sah. Ini ya. Sah solat dan sah berjemaah tetapi makruh. Kalau disebut. Jadi maknanya seorang sah solat dan sah jemaah tetapi makruh, iaitu hilang pahala jemaah seorang yang solat zuhur di belakang orang yang solat asar. Kan jadi gitu noh. Solat zuhur dia qada ikut. Ada orang sembahyang asar lah, dia pun sembahyang solat zuhur, tapi dia niat dia sembahyang ikut imam yang sembahyang asar. Hukumnya sah jemaah pun sah, solat pun sah, tapi makruh, yakni menghilangkan fadilat jemaah. Patut dia sembahyang sendirilah. Begitu juga di belakang orang yang solat zuhur atau asar di belakang imam yang sembahyang maghrib, atau sebaliknya bukan, ataupun solat qada di belakang orang yang solat qada juga, makruh. Dan solat fardu di belakang orang solat sunat, macam kita tadi lah, tadi sembahyang isyak di belakang orang solat tarawih. Tarawih itu sunat, diikut sah. Boleh jemaah boleh, tapi makruh, hilang pahala jemaah. Itu dalam pandangan mazhab kita. Orang dah buat kan, tapi ni ada. Saya baca hati-hati tak mana di sini. Sah solat dan sah jemaah, tetapi makruh, iaitu hilang pahala jemaah seorang yang solat zuhur di belakang orang solat asar, atau ikut orang sembahyang maghrib, atau sebaliknya, maghrib ikut asar, zuhur asar ikut zuhur. Juga solat fardu di belakang orang yang solat sunat. Dan okey, dia ada topik, saya takut tinggal sebab saya baca banyak kali, takut silap. Saya takut silap sebab ni tanbih, dia bagi di bawah, dia sebut peringatan, tapi dia bagi satu dan dia tidak tahu imam begitu. Dia tak tahu. Kata imam tu sebenarnya sembahyang sunat, dia ikutlah, dia ingat kawan tu sembahyang zuhur ke asar ke dua kan, mungkin dia ikut, dia pun ikut 2 rakaat tu, dia jangka, dia mana tahu, dia ingat 2 rakaat tu imam tu tadi sembahyang 4 rakaat, sembahyang isyak 4, dah habis dah 2, dia mai tu tinggal 2 lagi, dia ikut 2 tu, dia sangka kawan tu sembahyang isyak lah, rupanya kawan tu sembahyang sunat. Jadi yang tu tak masalah, tak makruh. Tapi kalau macam kita tahu, kita main lambat tu imam tu sembahyang tarawih, memang kita ikut imam tu, kita pun tahu imam tu sembahyang tarawih, tu tak boleh. Bukan sekata tak boleh, itu tak sah, dia sebut sah sembahyang, tapi makruh. Saya sebut dah minggu lepas, 2 minggu lepas pun sebut makruh dalam berjemaah, yang ni hilang pahala jemaah. Makruh dalam mazhab kita dalam hal solat jemaah, makruh itu membawa makna hilang pahala jemaah. Itu maksudnya. Jadi itu yang disebut dalam kita fiqh yang saya konti itulah, sebelum kita sambung-sambung. Minta maaf lah, jadi saya takut tertinggal dalam buku ni, tapi ada lagi yang saya boleh sebut, nanti minggu depan saya akan sebut, seperti mana disebut dalam kitab Muqtamad, yang disebut tentang tentang ikutan sembahyang yang berbeza ni macam mana. Ada yang tidak sah, macam sembahyang tu beza tu, kita ikut orang sembahyang jenazah ikut kita sembahyang fardu, itu tak boleh lah. Tapi ada yang berbeza cuma dari segi jenis sembahyang, berbeza daripada sembahyang sunat, fardu dan sebagainya.
tapi masih bawah pada sah. Cuma isu dia ialah makruh yang menghilangkan pahala Jumaat. Wallahu a'lam. Kita sambung yang ke 6, 7, 8, 9, dua lagi 10 dan 11. Okey, wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung. Sebelum sambung saya akan ulang balik insya-Allah. Yang tadi yang agak-agak tu saya akan ulang balik insya-Allah untuk kita faham. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.